TV KPM. Buletin Didik 28 Februari bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah melalui rentetan episod dalam sistem pendidikan negara yang menyaksikan sekolah terpaksa beroperasi mengikut renta angka COVID-19, akhirnya ia dibuka semula secara berperingkat mulai esok. Pembukaan semula sesi persekolahan itu melibatkan murid prasekolah tahun 1 dan 2 di sekolah rendah seluruh negara, diikuti tahun 3, 4, 5 dan 6 bermula 8 Mac. Sekolah menengah pula akan bermula bulan depan. Kembar 3 dari Kampung Melayu Raya, Pekan Nanas, Johor antara yang teruja untuk memulakan sesi persekolahan esok. Murid tahun 1 ini adalah anak kepada penolong pegawai takbir Universiti Teknologi Malaysia UTM, Abdul Razak Abdul Wahab, 41 tahun dan isteri Susilawati Syahrudin, 36. Abdul Rakib, Abdul Rafiq dan Abdul Rauf, 7 tahun antara pelajar yang akan memulakan sesi persekolahan tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Melayu Raya Pekan Nanas. Teruja sangat sebab selama ni pakai PDPR kan. Semuanya buat kerja kat sekolah, kat rumah je. Jadi bila first time lagi diorang nak naik sekolah ni, kita terujalah nak hantar 3-3 orang kan. Dan besok pun kita akan bekalkan dengan mask, wipe, sanitasi wipe dengan hand sanitizer sekali lah. So kita bantu dari segi tahap tu lah. Sebab besok pun tak boleh masuk sekolah. Apa yang kita boleh sebagai ibu bapa buat, kita bekalkan apa yang diperlukan lah untuk esok. Ibu kepada kembar 3 beradik ini bagaimanapun sedikit risau memandangkan kerana salah seorang daripada anaknya itu dikategorikan sebagai kurang upaya. Saya selalu pesan dengan abang-abang dia, Rokib dengan Rauf, supaya take care lah dekat adik dia ni, bantu pegang ke apa ke kan. Itulah dia, kaki dia apa semua tu dia tak boleh berdiri lama. Jadi dia perlukan bantuan lah. Macam tu, pakai seluar dia lambat, pakai baju dia lambat. Dia boleh buat tapi dia lambat. Selain kembar 3 ini, 3 kakak mereka berusia 15 hingga 17 tahun bersekolah di SMK Datuk Muhammad Yunus Sulaiman, Pekan Nanas. Manakala adik lelaki mereka berusia 5 tahun pula dihantar ke tadika berhampiran rumah mereka. Yakin dan teruja, itu pula reaksi ibu bapa dan murid lain yang bakal masuk ke tahun 1 bermula esok. Bagi ibu bapa, mereka berasa lega dengan pembukaan semula sekolah kerana membolehkan anak yang baru menempuh alam persekolahan lebih memahami setiap mata pelajaran yang diajar selain boleh bergaul dengan rakan sebaya. Walaupun kes jangkitan COVID-19 masih pada paras 4 angka, ibu bapa yakin guru mampu mengawal murid dan memastikan mereka mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Menurut bapa kepada seorang murid tahun 1, Muhammad Khairi Azlan Muhammad Adnan, ibu bapa seharusnya meletakkan keyakinan kepada guru dalam usaha mendidik dan mengawal anak di sekolah. Sebagai ibu bapa, saya menaruh sepenuh keyakinan kepada pihak sekolah lah, cikgu-cikgu, untuk menjaga anak-anak di sekolah lah. Sebab saya pun sebagai PIBG sana, saya sendiri selalu melihatlah cikgu-cikgu macam mana dia mengawal budak-budak. Sementara itu, Natrina Majid pula berpendapat sebagai ibu bapa menjadi tanggungjawab mereka untuk menyediakan peralatan kebersihan dan pelindungan diri untuk anak seperti pelitup muka serta cecair pembasmi kuman. Sekolah ada memberitahu ibu bapa melalui aplikasi WhatsApp dan juga Telegram berkenaan dengan peralatan yang perlu anak-anak bawa ke sekolah untuk menjaga SOP seperti pelitup muka, face shield dan juga hand sanitizer. Saya rasa kerana kita telah biasa menghadapi norma baru ini sejak tahun lepas, saya pasti anak-anak pun sudah biasa bagaimana menggunakan hand sanitizer, kepentingannya pelitup muka dan sebagainya. Tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, murid tahun 1 diharap tidak lagi kekok melangkah ke sekolah pada hari pertama.
Ini kerana mereka sudah mengenali guru dan rakan-rakan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR walaupun hanya secara maya. InsyaAllah saya rasa anak-anak akan lebih gembiralah sebab tapi macam anak saya ini adalah tahun pertama dia di sekolah rendah. Jadi saya mengharapkan walaupun perjumpaan secara maya ini lebih membuatkan dia lagi teruja untuk berjumpa secara bersemuka dengan kawan-kawan baru. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan, Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan orang awam termasuk ibu bapa tidak dibenarkan berada dalam premis sekolah. Perkara itu bukan sahaja untuk memastikan keselamatan guru-guru, malah murid-murid daripada terdedah dengan penularan COVID-19. Masih mengenai persiapan ibu bapa, tinjauan ke pasaraya yang menjual pakaian dan peralatan sekolah mendapati kedai sedemikian mula dibanjiri pengunjung sejak pengumuman dibuat oleh kerajaan minggu lalu. Salina Zakaria ada laporannya. Bagi murid-murid tahun 1, tahun 2 dan juga sesi prasekolah, mereka akan memulakan sesi persekolahan mereka pada hari Isnin ini dan pastinya ibu bapalah yang paling sibuk untuk membeli pelbagai barangan dan juga pakaian untuk anak-anak mereka. Wah, gembira betul nak kembali ke sekolah ya. Manakan tidak jika selama ini hanya nampak guru secara dalam talian, pastinya teruja. Tapi bagaimana dengan pemahaman tentang prosedur operasi standard SOP? Seronok tak? Belum pandai. Dia baru darjah 1. Nanti nak pergi sekolah ni, adik kena jaga jarak sosial. Tahu tak jarak sosial tu apa? Tahu, semeter. Apa dia jarak sosial tu? Tak boleh dekat dengan kawan, tahu tak? Rapat-rapat tak boleh sebab kita tengah pandemik COVID apa? COVID-19. Pandai. Jaga jarak, basuh tangan. Kalau bersin, batuk, pakai mask. Mask kena sentiasa pakai tau, bukan pakai mask bersin batuk je. Ibu bapa pula hanya membuat persiapan secara sederhana membeli pakaian sekolah. Mereka juga risau sekolah bersemuka hanya sementara, memandangkan pandemik COVID-19 masih belum reda. Namun, mereka bersyukur dengan keputusan kerajaan membenarkan murid-murid bersekolah semula kerana tidak semua ibu bapa mampu berada di rumah ketika anak masing-masing mengikuti pembelajaran dalam talian ketika sedang bekerja. SOP sekolah semua kan dah disediakan kan. So tak ada masalah lah saya rasa. Daripada diorang dah lama tak sekolah kan, daripada tahun lepas lagi. Anak dah lama tak sekolah kan. Hari ni baju tahun lepas pun semua tak muat. Jadi hari ni kena beli lah sebab minggu depan dah nak sekolah kan. Lagi seminggu pun hari ni nampak ada banyak saiz dah habis ni nampaknya. Kena cari kedai lain pula ni. Langkah kerajaan mempercepatkan bayaran bantuan prihatin rakyat BPR turut memudahkan ibu bapa memanfaatkannya. Budak sekolah ni murah lah. Belum tingkat atas kan. Dia darjah 1, 2 memang murah lah. Bagi anak-anak yang memulakan persekolahan esok, jangan lupa tidur awal. Laporan Salina Zakaria, Buletin Didik. Murid prasekolah juga akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka esok. Namun sebelum menerima kehadiran kanak-kanak ke prasekolah, pematuhan SOP seperti sanitasi premis dan pemeriksaan suhu adalah antara persiapan yang diutamakan tadika perintis kecil. Taklimat secara maya juga telah diberikan kepada ibu bapa serta tenaga pengajar bagi mengelakkan sebarang ketidaksefahaman sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran secara norma baharu. Untuk persediaan dalam kelas bagi kanak-kanak, kami memastikan penjarakan sosial itu dipatuhi. Susun atur antara meja ke meja bagi kedudukan kanak-kanak ini adalah dalam keadaan 1 meter antara satu sama lain. Dan semua alat sanitasi disediakan. Kami menyediakan juga bilik isolasi, yang mana bilik isolasi ini adalah salah satu keperluan yang digariskan dalam SOP Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana dalam bilik isolasi ini terdapat termometer,
adalah untuk memeriksa suhu dan guru yang bertugas akan memeriksa suhu setiap kali jika ada kanak-kanak yang sakit. Dan kami menyediakan borang kecemasan yang mana borang kecemasan ini diperlukan setiap kali kanak-kanak yang sakit memerlukan rawatan segera daripada pihak tadika, dan kami akan menghubungi ibu bapa supaya mereka dapat hadir dengan keadaan segera. Tambahnya, kelengkapan kanak-kanak seperti pakaian seragam sekolah, baju sukan, alat tulis serta buku-buku yang diperlukan sepanjang tempoh persekolahan telah pun diedarkan kepada ibu bapa. Mengenai pembukaan sekolah dalam situasi semasa yang masih tidak menentu, sebagai ibu, Nurul Syazwani Hussein mengakui tetap bimbang namun yakin dengan pihak pengurusan prasekolah. Pertama sekali memang sebagai parents kita akan risaulah untuk hantar anak kita ke sekolah kan pada waktu pandemik macam ni. Tapi pihak kami, pihak parents dah survey tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik, tadika yang terbaik yang boleh memenuhi kriteria mematuhi SOP. Perasaan anak saya sememangnya dia sangat gembira lah dapat belajar secara bersemuka dengan teacher, dengan kawan-kawan semua, boleh belajar sama-sama. Dan kita tahulah apa kanak-kanak pun dia punya pemikiran dia, dalam fikiran dia kawan-kawan tu adalah sesuatu yang boleh menarik minat dia lah untuk belajar. Tu saya rasa ini adalah yang terbaik lah untuk anak saya. Dia juga berharap semua ibu bapa dapat memastikan anak-anak mereka benar-benar sihat dan tidak bergejala sebelum dihantar ke prasekolah. Bersua kembali. Ketika ramai murid teruja memulakan kembali sesi persekolahan bersemuka setelah berbulan-bulan tidak menjejakkan kaki ke institusi itu. Lain pula situasinya di beberapa kawasan di Sarawak. Ia selepas sesi persekolahan yang sepatutnya bermula esok ditangguhkan selama 14 hari lagi di 9 daerah di negeri itu. Semua sekolah di Kuching, Sibu, Samarahan, Julau, Meradong, Kapit, Bintulu, Subis dan Miri hanya akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada 15 Mac nanti. Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU, Adam Prakash Abdullah, melihat tindakan itu sebagai satu langkah proaktif dalam membendung penularan COVID-19 khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Kesatuan Guru Sarawak menyambut baik keputusan untuk penangguhan sekolah di beberapa kawasan zon merah di negeri Sarawak demi keselamatan murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa semasa pandemik ini. Keputusan ini adalah sangat tepat dan memberi kelegaan kepada banyak pihak kerana sejak kebelakangan ini ramai yang mengutarakan kerisauan mereka tentang waktu kembali ke sekolah ini. Untuk guru-guru, penangguhan sekolah ini juga akan memberi ruang untuk cikgu-cikgu membuat persediaan yang lebih untuk memastikan apabila sekolah dibuka nanti, anak-anak murid berasa gembira balik ke sekolah dan sangat berharap agar pembelajaran itu boleh diteruskan seperti biasa. Ujarnya lagi, ibu bapa dinasihatkan supaya bertenang dan tidak cemas mengenai isu anak-anak ketinggalan. Ini kerana pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR masih diteruskan seiring dengan sukatan pelajaran bagi sekolah-sekolah yang dibuka esok. Guru-guru boleh terus mengajar dari rumah dan memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin untuk membantu anak-anak murid ini belajar dari rumah. 2 hari lepas, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengumumkan penangguhan sekolah di 9 daerah selama 2 minggu atas nasihat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS dan selepas perbincangan dengan Kementerian Pendidikan KPM.
Di Sabah, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan menganjurkan program sanitasi bas sekolah di sekitar daerah itu sebagai persiapan pembukaan sekolah secara bersemuka. Hampir 50 bas sekolah terbabit dalam program itu yang turut melibatkan unit sanitasi daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Majlis Pembandaran Sandakan. Selain aktiviti sanitasi, cara penyediaan cecair sanitasi seperti sukatan dan jenis bahan yang digunakan turut diajar kepada pemandu-pemandu bas sekolah. Program dihadiri Ketua Polis Daerah Sandakan, ACP Muhammad Azhar Hamin selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa PKOB Sandakan. Beliau juga mengarahkan semua pegawai polis yang menjadi pegawai perhubungan sekolah membantu pihak sekolah mendisiplinkan murid-murid dengan norma baharu. Dan saya harap yang paling penting sekali, kesedaran daripada pelajar-pelajar, ibu bapa, teman-teman sekolah itu hendaklah sama-sama menjaga benda ini. Kalau sebelah tangan maksudnya hanya pasukan penguasa saja yang bertindak, tak ada sokongan daripada ibu bapa, pelajar, guru-guru, saya rasa perkara ini takkan berjaya lah. Jadi kerjasama masyarakat dan pihak berkuasa perlu ada seiring untuk pastikan kita punya peluang COVID ini dapat kita putuskan. Pengusaha bas sekolah yang ditemui pula gembira dengan keputusan KPM untuk membuka sekolah bermula esok. Kira gembiralah juga selama itu kan kami bercuti, macam ini bosan jugalah di rumah. Jadi bila sudah beroperasi begini, walaupun sudah lama kami tidak beroperasi, senang hatilah, gembira. Kena ikut arahan diorang sejaklah. RM3,000 murid tahun 1 di 26 sekolah rendah dalam Parlimen Hang Tuah Jaya menerima bantuan baucer buku berjumlah RM50 setiap seorang daripada Pertubuhan Ikatan Mahasiswa Anak Melaka MASTA. Bantuan bertujuan meringankan bebanan keluarga dalam melakukan persiapan sempena pembukaan sekolah secara bersemuka bermula esok. Presiden MASTA Muhammad Ridwan Muhammad Ali berkata, sumbangan berjumlah RM150,000 itu adalah satu daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR pihaknya tahun ini. Harapan kita semoga bantuan yang diberikan ni untuk murid-murid tahun 1 ni kita mengharapkan ianya membantu persiapan mereka lah untuk kembali ke sekolah setelah lama tertangguh untuk ke sekolah dan kali pertama lah nak masuk sekolah. Dan kepada ibu bapa dengan bantuan ini sikit sebanyak membantu persiapan dan juga mengurangkan bebanan kewangan yang diperlukan untuk menghantar anak-anak mereka kembali ke sekolah. Pengagihan baucer itu membabitkan murid di 17 sekolah kebangsaan, 7 sekolah jenis kebangsaan Cina dan masing-masing 1 sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Sekolah Rendah Arab Jabatan Agama Islam Melaka. Proses agihan hanya membabitkan kehadiran ibu bapa atau penjaga murid dan mengikut SOP yang ketat. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Muhammad Ridwan Muhammad Ali di atas sumbangan baucer buku sebanyak RM50 kepada kami sebagai ibu bapa ni. Dengan keadaan ekonomi tak menentu disebabkan oleh COVID-19 ni, sedikit sebanyak dapat memberi sumbangan kepada kami dan meringankan beban kami lah. Supaya dengan RM50 ni memberi manfaat kepada kami untuk menggalakkan anak lebih banyak membaca dan meringankan apa yang patutlah kepada kami seisi keluarga. Kami ucapkan terima kasih kerana sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban yang kami alami pada hari inilah kerana pandemik yang melanda pada negara kita. Dan terima kasih juga kepada Presiden Ikatan Mahasiswa Anak Melaka iaitu Tuan Muhammad Ridwan bin Tun Muhammad Ali kerana bersama dengan ahli-ahlinya membantu kami semua. Yang pertama kita niat belajar kerana Allah. Ini satu perkara yang Allah suka. Sebab orang dalam belajar ni didoakan para malaikat. Yang kedua, kita berdoa. Banyak berdoa pada Allah supaya Allah beri kekuatan. Dan Allah pilih kita untuk belajar ilmu dan Allah yang mengizinkan kita faham, kita ingat, kita boleh gunakan, kita boleh keluarkan masa peperiksaan nanti.
Jadi kalau kita nak senang belajar, selain daripada teknik yang bodoh bagi tadi tu, kita minta ibu bapa kita mendoakan. Dan satu tips yang paling penting ialah kita bersihkan hati kita daripada segala penyakit hati. Dan kita doakan semua kawan-kawan kita supaya berjaya. Maknanya ini satu tips penting, jangan kita bersaing dengan kawan kita. Kita bersaing dengan diri kita. Kita nak menjadi orang lebih baik hari ini daripada semalam. Dan kita bersihkan hati kita, kita bahagia melihat kawan kita berjaya. Macam mana kita nak kita berjaya, kita nak kawan berjaya. Sebab akhirnya, ya Allah melihat hati kita. Sebab kalau kita pandai belajar, akal kita cerdik, tapi hati kita tidak bersih, kita tidak akan bahagia. Sebab kualiti hidup kita bergantung pada kualiti hati dan jiwa kita. Agensi Angkasa India melancarkan roket membawa 19 satelit ke angkasa lepas. Pelancaran roket PSLV C-51 dibuat di Pusat Angkasa Satish Dhawan di Sri Harikota kira-kira jam 10.24 pagi waktu tempatan. Ini adalah pelancaran roket kali ke-53 bagi PSLV C-51 dengan misi terbaru ini memakan masa selama 2 jam 8 minit. Satelit dibawa termasuk dari Amerika Syarikat, Brazil serta India. Salah satu daripadanya, Amazonia 1, satelit milik Brazil bakal digunakan bagi memantau kemusnahan hutan di Amazon. Ia juga adalah pelancaran satelit pertama Brazil di India. Post Malone memulakan P25 Music, acara kerajaan bersempena dengan Pokemon Day yang dianjurkan dengan kerjasama Universal Music. Acara ini sempena meraihkan sambutan ulang tahun watak animasi popular dari Jepun itu yang kini memasuki usia 25 tahun. Menariknya, figura Malone juga ditampilkan secara animasi dalam video ini. Dalam konsert maya yang ditayangkan secara stream langsung di laman web dan platform media sosial Pokemon, persembahan Malone diserikan dengan pelbagai spesies animasi popular itu termasuk Pikachu. Sambil menyanyi, beliau dibawa mengembara ke tempat-tempat berlainan untuk mencari pelbagai jenis Pokemon. Ramai lagi artis turut terlibat dalam P25 kali ini, antaranya Katy Perry yang akan membuat persembahan selain mengeluarkan lagu baru. Usaha sekumpulan individu di Finland membentuk carousel ais terbesar di dunia mengakhiri buletin didik hari ini. Projek ini bagi menanam kesedaran terhadap perubahan iklim dunia. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat, salam ceria dan Assalamualaikum. Selamat malam.